Sajak pilih Anwar ke Muhyiddin? Bagi saya, untuk bahagian politik, dan saya rasa dua menteri mempunyai keistimewaan tersendiri, dan saya percaya mereka juga adalah orang kata apa tu, pernah memimpin dan juga pernah ada pengalaman dalam kabinet-kabinet dan juga di alam politik. Dan saya rasa untuk kedua-duanya semuanya memang bagus, tetapi bila kita tengok previous balik dari tahun ke tahun dan juga performa-performa mereka, saya percaya saya rasa yang sesuai untuk kali ini pemimpin, kita boleh cuba untuk satu orang panggil apa tu, satu apa entah, satu negara gitu tak, satu dekan, satu apa panggil, kalau 5 tahun tu orang panggil apa, satu penggal tu. Saya rasa kita cubalah dekat Ketua Datuk Seri Anwar, sebab kita percaya Datuk Seri Anwar ni, yang saya nampak, kita tolak kepada cerita-cerita yang kes sivil dia tu. Saya pun ada kes sivil, kita tolak situ, tapi kita tengok dari segi skill dia macam mana, skill dia berinteraksi, skill dia tentang ekonomi, cara dia yang akan membuat ekonomi kita akan lebih growth. Dan saya percaya, sebab Dr. Seri Anwar ni, dia bukannya orang yang kaleng-kaleng, dan dia ni mempunyai ilmu pengetahuan yang sangat bagus, dan juga tentang, tambah pula kita tahu yang dia pernah menjadi Menteri Kewangan, dan dia tidak mempunyai masalah kes-kes seperti rasuah ataupun corruption, dan dia kes yang kita dengar tu lebih pada kes-kes hal peribadi. So bila kes jadi macam ni, saya rasa sebaik-baik yang kita nampak sekarang ni Datuk Seri Anwar, sebab dengan credibility beliau, saya percaya mungkin dia boleh membuat satu perubahan kepada negara, anak-anak muda dan juga generasi akan datang. Dan kita sepatutnya beri peluang pada seseorang itu. Kalau kita tak erti nak beri peluang, benda kita ni hanya nampak dalam kepompong kita sahaja. Kadang-kadang orang yang kita tak sangka tu, dia akan buat satu miracle pada negara. Dan saya percaya Datuk Seri Anwar, dia mempunyai dengan pertalian persaudaraan dan juga keagrapan rakan-rakan yang sejawat dan juga yang sebaris dengan beliau di beberapa negara antarabangsa. Saya rasa Datuk Seri Anwar boleh mengangkat darjat Malaysia ke luar negara, dan juga membawa satu empire Malaysia untuk semua pelabur-pelabur luar untuk datang ke Malaysia, dan juga menukar dia punya prestasi pun boleh, perspektif orang terhadap Malaysia. Sebab kalau kita tidak mengubah, siapa lagi nak mengubah dia? Hidup Anwar, hidup Anwar, hidup Anwar. Dan saya rasa itulah, semuanya bagus, semuanya hebat, semuanya. Abah pun hebat, Anwar pun hebat. Tetapi saya rasa tak salah kalau kita beri peluang pada Anwar, sebab saya rasa dengan anak, dengan isteri, dan juga dengan kita tahu yang mereka mempunyai pengetahuan yang sangat bagus dari segi ekonomi, dan juga lebih ke arah memahami hati rakyat. Setuju. Bosan lah. Aduh, I cakap you tu beri I pendapat. I cakap benda apa I rasa lah. Lepas tu nak marah pula. Benci lah. Ya, hidup saja. Ya, pengetahuan apanya saja tak ada lah. Kenapa tak ada pula? Saya rasa Anwar, this is my opinion, dan kita dah mencuba, semua orang kita dah mencuba, dan saya rasa kita patut beri peluang. Kalau kita tak beri peluang, siapa lagi? Itu saja.
Itu je. Moral of the story, kita boleh peluang. Ya, pendapat masing-masing. Hidup Abah. I pun dah kata hidup Abah pun bagus, Anwar pun bagus. Tapi benda ni kalau kita bagi peluang pada Anwar tak salah kan, betul tak? Sebab I percaya dari masa ke semasa kata apa tu, untuk satu penggal tu kita pun ada pro and kontra kita pada presiden kita. Makna kita punya presiden negara kita. Of course, diorang kena tahu undang-undang tu. Kalau awak rasa nanti akan ada pergolakan macam ni lah. Sedangkan kita punya presiden dulu yang sebelum-sebelum ni pun kita boleh lucutkan mereka. Boleh tahu tentang kebenaran tu. Faham tak? Saya rasa benda pun akan menjadi talaudan dan juga menjadi, orang kata apa tu, pada pemimpin-pemimpin lain jika mereka ingin buat satu benda dan ini adalah impact dia. So saya percaya Dato' Anwar Ibrahim, dia mempunyai pengalaman dan juga pengetahuan. Saya cakap ni sebab berdasarkan saya sebagai seorang orang bisnes. Orang bisnes, dia akan pandang sesuatu benda tu pada bisnes. Kita bukan pandang dari segi wajah, rupa dan juga tindak tanduk mereka dalam politik. Sebab bagi saya, politik ni just politik, tapi yang kita nak adalah a big deal how we are grow, dan kita kena tengok apa tu, tentang anak-anak muda kita, new generation. Kita sekarang ni, kita jangan fikir kita kena fikir anak kita. Untuk satu penggal, saya ni lagi satu penggal 5 tahun, umur saya dah 42. Lagi satu penggal, umur saya lagi 47. So lagi 2 penggal je saya ni, bolehlah saya main TikTok ke apa, tentang satu penggal je lagi. Kita kena fikir anak-anak muda kita, sekolah mereka, education mereka, mata wang negara, ekonomi, lepas tu pelabur-pelabur yang boleh melabur pada negara kita. That is more important. Janganlah kita anggap bila kita bergaduh tu sama politik tu, kita sanggup bermusuhan. Kita sanggup bertikam lidah, sanggup membunuh antara satu sama lain, komuniti, bangsa. Sepatutnya kita ni perlu bersatu padu. Kita kena selalu ada terapkan kasih sayang. Tak kisahlah warna, gender ataupun apa saja. Sebab saya percaya bila kita ada kasih sayang tu, orang akan lebih memahami, akan disayangi dan akan menghormati antara satu sama lain. Itu yang patut kita ketengahkan. Bukanlah kita membuatkan sesuatu benda tu benci antara satu sama lain. Itu tidak. Untuk menjadi leader yang bagus, dia akan sentiasa memberikan kasih sayang antara satu sama lain. Dan itu yang kita nak, keharmonian, kesejahteraan, keselamatan, dan juga kita nak bersatu padu. Even apa saja berlaku, Malaysia tetap di hati anda. Hidup Malaysia. Malaysia boleh. Gitu.